Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara pasukan JDT menentang Terengganu, yang mana JDT berjaya menang 3-1 hasil jaringan dari batsman 2, satu Arif Aiman, manakala gol pasukan Terengganu dijaringkan oleh Cici Kipre. Tahniah untuk JDT sebab berjaya menjadi juara Piala FA tahun 2022, dan tahniah juga untuk Terengganu sebab berjaya masuk ke final, tetapi gagal untuk memenangi perlawanan tersebutlah untuk menjadi naib juara. Dalam perlawanan ni kita boleh lihat daripada segi in term of tactical dan juga dalam padang, memang pasukan JDT ada tactical dan juga corak permainan yang lebih baik daripada pasukan Terengganu. Dan untuk pasukan Terengganu pada perlawanan ni boleh dikatakan mereka bermain di bawah par, ataupun boleh dikatakan performance overall player mereka tidak menunjukkan aksi seperti perlawanan-perlawanan sebelum ini. Banyak mistake dan juga defensive error yang mereka lakukan, selain daripada miscommunication, selain daripada winger tak hidup, selain tak boleh nak keluar daripada tekanan yang diberikan, menyebabkan Terengganu tak boleh nak control game dan tak boleh nak buat something, terutamanya di kawasan midfield. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan JDT. Apakah perkara yang saya suka tentang pasukan JDT? Sebelum tu, ingin saya ingatkanlah, JDT pada perlawanan semalam adalah JDT is JDT. Tak ada apa-apa yang berubah. Mereka still lagi JDT yang sama dengan corak permainan yang lebih kurang dalam game-game yang sebelum ni pun. Jadi, perkara yang positif dan juga perkara yang saya suka tentang JDT yang menyebabkan mereka boleh menang pada perlawanan ni, yang pertama adalah daripada segi high pressing ataupun tekanan tinggi yang diberikan oleh pasukan JDT kepada pasukan Terengganu ketika pasukan Terengganu cuba untuk build up di bahagian tengah ataupun pasukan Terengganu cuba untuk membuka game di bahagian wide area. Kita boleh tengok tekanan-tekanan tinggi yang diberikan oleh pemain-pemain JDT ini bukan tekanan yang biasa. Selalunya mereka memberikan tekanan apabila Faiz Nasir pegang bola, maka akan ada 2 ataupun 3 player JDT yang akan terus menekan dan menutup ruang serta cuba untuk merampas bola daripada kaki Faiz Nasir. Kebanyakannya pertekanan ataupun pressing yang dilakukan oleh JDT 3 versus 1 lah, 3 on 1, untuk memastikan yang mereka boleh rampas bola dengan lebih cepat dan mereka boleh kontrol balik bola terutamanya di bahagian tengah. Jadi high pressing yang diterapkan oleh pasukan JDT telah menyebabkan pasukan Terengganu gagal untuk memegang bola dengan lebih lama. Apabila pasukan Terengganu cuba nak build up ataupun cuba nak open game, mereka hanya boleh sentuh lebih kurang 1 hingga ke 4 touches sahaja sebelum mereka hilang balik bola. Jadi benda tersebut yang menyebabkan Terengganu tak boleh nak absorb dengan tekanan-tekanan yang diberikan. Dan pemain-pemain Terengganu pula apabila ditekan, mereka tiada support yang lebih banyak daripada pemain-pemain mereka sendiri, menyebabkan pemain-pemain JDT mudah untuk mengalahkan seorang player Terengganu, yang mana 3 player JDT sekaligus kan. So benda tu menyebabkan pasukan Terengganu mudah hilang bola akibat daripada tekanan yang diberikan, dan numbers of player JDT yang ketika memberi tekanan tersebut lebih banyak daripada pemain Terengganu yang pegang bola ketika itu. Yang tu yang pertamalah, kita boleh tengok banyak situasi berlaku pada perlawanan semalam yang melibatkan pasukan Terengganu seorang player dan ada beberapa player daripada JDT melakukan tekanan untuk merampas ataupun mengambil bola kembali. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua kita boleh puji adalah tentang defensif ataupun defense department pasukan JDT. Mereka bermain dengan sangat cemerlang, yang mana kita boleh tengok Terengganu cuba untuk bermain dengan taktik counter attack ataupun cuba untuk mencari Kipre yang diletakkan sebagai target man. Sekiranya pasukan Terengganu dah cuba untuk membuat sesuatu ataupun mereka berjaya untuk melepasi middle third di pasukan JDT, maka pemain-pemain pertahanan pasukan JDT seperti Shane Lowry akan melakukan kerja-kerja yang sedikit kotor, iaitu apabila mereka nampak yang Terengganu punya attacking memberi ancaman kepada defense ataupun cuba untuk melakukan penetration masuk ke dalam D-box pasukan JDT, sebelum pemain-pemain Terengganu itu berjaya masuk ke dalam D-box ataupun berada hampir berhampiran dengan kotak penalti pasukan JDT, Shane Lowry ataupun pemain-pemain yang lain akan cuba untuk menjatuhkan pemain-pemain Terengganu terlebih dahulu ataupun membuat foul lah. Bagi saya itu
adalah professional foul apabila mereka berjaya mengulang perkara tersebut sehingga banyak kali. Sebab apa? Sebab mereka tahu sekiranya pasukan Terengganu dah hampir kepada di box ataupun hampir masuk ke dalam kotak penalti, maka mereka boleh buat something yang lebih berbahaya. Jadi pasukan JDT lebih rela untuk membuat foul yang banyak di luar ataupun berhampiran dengan kotak penalti ataupun di kawasan middle third untuk memastikan yang attacking ataupun corak serangan pasukan Terengganu ni berjaya dipatahkan dengan lebih awal. Jadi benda tu memang sangat baguslah untuk pasukan pertahanan pasukan JDT. Benda tu agak berisiko untuk dikenakan kad merah ataupun dikenakan 2 kad kuning, tetapi mereka membuat perkara itu dengan sangat clean lah, yang mana mereka buat dengan orang kata apa, foul yang tidak terlalu keras, sebaliknya mereka buat dengan soft foul sahaja. So benda tu yang baguslah untuk pasukan JDT punya defensif ketika mereka cuba untuk menghalang pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh pasukan Terengganu ketika menyerang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat game ni, antara kelebihan pasukan JDT lagi adalah di bahagian middle third ataupun bahagian midfield pasukan JDT itu sendiri, iaitu mereka diketuai oleh Nacho Insa, Afiq Fazail dan juga Leandro Velasquez. Pada perlawanan ni boleh saya puji pemain yang paling best dan paling seronok ditengok ataupun underrated player adalah Afiq Fazail, yang mana beliau bertindak dengan sangat-sangat cemerlang di bahagian tengah pasukan JDT sebelum beliau dikeluarkan. Yang mana Afiq Fazail boleh dikatakan daripada segi work rate, kerajinan beliau memang sangat-sangat tinggi. Beliau cover up hampir keseluruhan padang, yang mana jika ada bola di kawasan JDT ataupun ada bola di kawasan tengah, di situlah beliau akan berada untuk cuba memenangi bola ataupun cuba untuk bawa bola ke hadapan. Jadi untuk Afiq Fazail ni, daripada segi work rate dia rajin, daripada segi contribution untuk bertahan beliau boleh untuk melakukan pressing, daripada segi build up play beliau boleh untuk link up dengan Leandro Velasquez dengan sangat baik. Beliau sentiasa memberi support kepada Nacho Insa, dan kita boleh lihatlah akibat daripada kerajinan ataupun kesan dari kerajinan yang ditunjukkan oleh Afiq Fazail pada perlawanan ni. Memang Afiq Fazail telah memberikan sedikit ruang kepada Leandro untuk stay high dan memberi ruang kepada Nacho untuk tidak terlalu fokus kepada membuat kerja bertahan. Jadi dengan kehadiran Afiq Fazail ni memang bagi saya antara impak yang positif kepada bahagian tengah JDT, sama ada daripada segi bertahan ataupun sama ada daripada segi menyerang. Dan untuk JDT juga, Leandro Velasquez beliau telah membuatkan satu kerja yang sangat cemerlang sebagai attacking midfielder pasukan JDT, yang mana kita boleh tengok beliau banyak menggerakkan dengan hantaran beliau dengan memberi support kepada Baxter Forestry dan juga Arif Aiman. So beliau memang menunjukkan satu performan yang baik lah. Beliau adalah seorang versatile player, creative player. So memang boleh dikatakan kalau beri ruang kosong kat dia, dia ada space, dia boleh buat passing yang tepat kepada bahagian hadapan, dia ada vision yang cemerlang dan sebagainya. So benda tu memang sangat-sangat positif untuk Leandro Velasquez lah pada perlawanan semalam in term of attacking. So dia tak perlu nak risau sangat nak turun ataupun nak drop deep ke bawah, sebab Afiq Fazail dah ada. So dia fokus untuk help ataupun bantulah untuk bantu bahagian hadapan pasukan JDT. Itu yang ketiga yang saya suka lah tentang midfield JDT. Dan yang paling penting, apabila Afiq Fazail dikeluarkan digantikan dengan Nazmi Faiz, yang mana apabila kemasukan Nazmi Faiz ni sebenarnya dia telah memberikan satu advantage kepada pasukan JDT, sebab typical play ataupun gameplay ataupun corak permainan antara Afiq dan juga Nazmi sebenarnya sedikit berbeza. Afiq dia boleh dikatakan balance daripada segi bertahan dan juga menyerang. Dia boleh buat dua-dua kerja tu, tetapi dia lebih kepada defensif lah, ataupun lebih senang kita kata Afiq ni lebih kepada holding midfielder. Tetapi untuk Nazmi, dia more to offensive, dia more to attacking. Dan kemasukan Nazmi sebenarnya memberi impak yang positif kepada bahagian tengah pasukan JDT dalam create banyak passing-passing ke hadapan. Dan kita boleh tengok gol Baxter yang ketiga untuk JDT tu, and kita boleh tengok satu hantaran world class daripada sebenarnya daripada Nazmi Faiz yang telah push untuk ada communication error antara defend dan juga goalkeeper Terengganu, yang mana Rahadi come out kan, yang mana waktu tu Nazmi punya hantaran tu world class. Kalau Rahadi tak come out, pemain pertahanan pasukan Terengganu tak challenge ball, maka bola tu memang akan dapat on point dekat Baxter lah. So memang saya rasa masuknya Nazmi Faiz ni, dia telah memberikan satu dimensi baru kepada midfield JDT untuk lebih bertindak kepada menyerang ataupun more lebih offensif dan more to attacking.
benda tu sangat bagus lah untuk midfield JDT. Ini yang ketiga lah yang saya suka tentang JDT punya gameplay. Yang keempat, kita boleh katakan di bahagian serangan pasukan JDT. Kita akan mulakan dengan Fernando Forestieri. Fernando Forestieri walaupun pada perlawanan ni boleh dikatakan tidaklah orang kata apa membuat percubaan berbahaya seperti selalu, tetapi beliau adalah player yang sangat rajin untuk membantu link up play di bahagian kiri apabila dia sering menolong Leandro, sering menolong Kobe Ong, yang mana beliau lah yang akan cuba untuk menghubungkan antara satu sama lain dalam build up play yang dilakukan oleh pasukan JDT, dan benda tu sangat positif untuk Fernando Forestieri lah. So walaupun dia tak menjaringkan gol, tetapi overall game dia menunjukkan satu kecemerlangan yang sangat bagus di bahagian attacking force pasukan JDT. Dan untuk Arif Aiman, game ni Arif Aiman memang memberikan satu masalah kepada Alif Zakaria, yang mana daripada segi situasi one on one memang Alif Zakaria tak boleh nak buat apa-apa lah untuk membendung gerakan yang dilakukan oleh Arif Aiman. Dan dalam pada masa yang sama, Arif Aiman daripada game pada perlawanan ni, dan juga daripada game awal dia main Liga Super sampailah game pada perlawanan ni adalah game yang paling dia improve daripada segi melakukan percubaan ataupun shooting ke arah gol lawan, yang mana kita boleh tengok ada percubaan dia yang kena palang gol ataupun tiang gol, dan percubaan beliau menggunakan kaki kiri berjaya untuk menjaringkan gol. Macam ni lah Arif Aiman. Kiranya Arif Aiman memang kita tahu kelebihan dia ada daripada segi passing, ball control. Memang kita kalau one on one memang susah, memang kita tahu itu kelebihan dia. Dan sebelum ni kekurangan dia adalah daripada segi menjaringkan gol, sebab banyak percubaan dia kadang-kadang tak, orang kata apa, banyak meliar, kadang-kadang senang kena blok. Tetapi untuk game ni kita boleh nampak yang dia improve, dan yang paling penting dia punya kaki kanan, dia punya kaki kiri pun hidup, dan decision making yang ditunjukkan oleh Arif Aiman lebih better daripada game-game sebelum ni. So Arif Aiman nampaknya dia belajar daripada game ke game untuk improvekan diri dia untuk jadi lebih, orang kata apa, lebih padu, lebih bagus, player lebih bagus untuk masa akan datang. So dia dah improve daripada segi shooting, bukan saja daripada dribbling, ball control, dan memang itu kelebihan lah untuk pasukan JDT ada player seperti Arif Aiman. Dan untuk Backson, game ni boleh saya katakan dia adalah seorang striker yang komplit, seorang striker yang cemerlang apabila beliau sentiasa berada dalam kedudukan ataupun positioning yang tepat untuk melumpuhkan barisan pertahanan pasukan Terengganu. Kita boleh lihat bagaimana dia berjaya untuk mendapatkan sepakan penalti dengan berjaya untuk melepaskan diri daripada offside trap yang dilakukan, dan kita juga boleh lihat bagaimana beliau dan juga Sumareh berjaya untuk menjaringkan gol ketiga untuk JDT dengan melakukan chipping. So bagi saya itu adalah satu corak permainan, dan bagaimana dia berjaya link up untuk buka game yang pertama gol kepada Arif Aiman. So ketajaman kepada Backson ni bukan sahaja daripada segi finisher, dia bukan sahaja seorang penyudah, tetapi dia juga adalah seorang striker yang boleh buat game, seorang striker yang pandai, seorang striker yang boleh untuk beat pertahanan lawan dengan kebijaksanaan beliau pandai control ball dan sebagainya. So benda tu memang sangat-sangat bagus lah. Link up play pun dia bagus daripada segi short passing, open game, create space, semua ada pada Backson untuk perlawanan ni. Dan yang seterusnya saya boleh puji adalah tentang Sumareh. Walaupun Sumareh masuk lebih kurang dalam 20 ke 15 minit yang terakhir, tetapi Sumareh nampaknya memberi impak yang positif kepada bahagian sayap pasukan JDT. Daripada segi work rate, Sumareh rajin dan dia involve dengan gol yang ketiga. Satu assist diberikan oleh Sumareh, dan dia berjaya, dia pulun, bola tu pulun dan sebagainya. Dan yang paling penting, Sumareh juga bekerja keras untuk membantu bahagian pertahanan. So beliau rajin untuk melakukan track back dan sebagainya. Jadi benda tu memang sangat positif lah untuk JDT. Berkaitan dengan Kobe Ong, Syarul Saad, Shane Lowry, macam tadi saya cakap, mereka dah better. Farizal boleh dikatakan untuk game ni dia berjaya save one on one dengan Kipre, tetapi dia buat simple mistake, bukan simple mistake lah, dia buat mistake yang goal Kipre pula lepas tu, tapi tak apalah, nak buat macam mana, dah benda tu memang kalang kabut kan. Tetapi untuk Kobe Ong, daripada segi ofensif beliau memang sangat bagus, dan untuk game ni dia berjaya meneutralkan pemain sayap Terengganu, memang tak boleh nak buat apa-apa lah. Jadi benda tu yang boleh saya puji lah untuk pasukan Terengganu. Pasukan JDT. Cumanya pasukan JDT perlu fokus lagi lah di bahagian pertahanan supaya Syarul Saad tak buat mistake macam nak clear bola tak kena macam gol daripada Kipre tu kan. So benda tu boleh diperbaiki. Itu untuk pasukan JDT. Secara rumusannya mereka bermain dengan sangat baik, tekanan tinggi mereka bagi, mereka buat fall yang menguntungkan pasukan, yang menyebabkan
attacking pasukan lawan tidak menjadi dan sebagainya. Jadi benda tu memang sangat-sangat baguslah untuk pasukan JDT. Kita masuk pula kepada pasukan Terengganu. Untuk pasukan Terengganu pada game ni boleh saya katakan mereka bermain di bawah below par performance, yang mana boleh kita katakan game-game sebelum ni Terengganu bermain dengan lebih baik berbanding pada perlawanan ni. Antara beberapa kelemahan yang boleh kita lihat kepada pasukan Terengganu, yang pertama adalah di bahagian midfield, gandingan Habib Harun, Manny Ott dan juga Petrus Sitembi. Boleh saya katakan bahagian tengah pasukan Terengganu, Habib Harun sahaja yang dilihat membuat kerja yang sangat-sangat banyak untuk handle bahagian tengah pasukan Terengganu, sama ada daripada segi menyerap tekanan, sama ada daripada segi bertahan, sama ada daripada segi build up play. Beliau boleh dikatakan antara player yang aktif di bahagian tengah walaupun beliau pemain yang muda. Jadi boleh saya katakan akibat daripada peranan Habib Harun berkesorangan yang tak dapat support sama ada daripada Manny Ott ataupun Petrus Sitembi ketika mereka cuba nak open game ataupun nak cuba nak build up, akibat ditekan oleh pemain JDT menyebabkan Habib Harun tak boleh nak membuat sesuatu perkara yang banyak. Jadi Manny Ott dan juga Habib Harun Manny Ott dan juga Petrus Sitembi sepatutnya mereka boleh involve dan juga lebih bermain dengan dekat bersama dengan Habib Harun untuk bantu dia apabila ditekan dan sebagainya, dan juga boleh bantu untuk membantu Habib Harun ketika mereka ditekan ataupun ketika mereka diserang oleh pasukan JDT. Tetapi sayang Habib Harun yang banyak buat benda seorang-seorang berbanding dapat bantuan daripada Manny ataupun Petrus Sitembi, yang menyebabkan bahagian tengah pasukan TFC tu nampak sangat kelompongan dan berjaya mudah dikuasai oleh pasukan JDT dan berjaya untuk dicuri bola oleh pasukan JDT ketika Terengganu pegang bola lah. Jadi benda tu sangat-sangat menyedihkan lah di bahagian tengah pasukan TFC, sebab kita tahu TFC punya bahagian tengah sebelum ni macam mana, tetapi performance malam nampak yang bahagian tengah mereka ni memang sangat-sangat lompong dan tak ada link up play yang bagus antara satu sama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan untuk pasukan Terengganu, untuk bahagian wide area ataupun winger Faisal Halim dan juga Faiz Nasir, untuk game ni memang mereka kalau kita lihat separuh masa pertama sampailah 70 minit memang mereka berdua boleh dikatakan tak berapa hidup. Faiz Nasir keluar awal lah digantikan oleh Nick Sharif. Jadi boleh dikatakan winger pasukan TFC pada perlawanan ni mereka memang bila dapat bola mereka terus ditekan, mereka tak dapat support yang banyak daripada bahagian tengah. Sebab apa? Bahagian tengah tak bagi support, jadi bila Faiz Nasir seorang dapat bola, beliau dah kecil, 3 orang main masuk memang tak boleh nak buat apa lah kan. So patutnya Petrus, Manny Ott boleh drop deep lebih ke bawah untuk buka game dan lebih better di bahagian tengah dan sebagainya. Tetapi akibat daripada tekanan tinggi tersebut memang Faiz Nasir, Faisal Halim mereka seakan-akan isolated, mereka seakan-akan terkepung. So mereka tak boleh nak push game lebih forward ke atas, mereka tak ada support yang banyak. Dan untuk bahagian winger memang tak hidup. Faiz Nasir bermain di bawah poor performance, Faisal Halim boleh dikatakan bermain dengan sedikit baik, cumanya beliau tak dapat bola banyak, beliau terpaksa turun untuk bantu pertahanan dan sebagainya untuk minta bola sebab ditekan dan sebagainya. Di second half masuk minit 70 barulah kita nampak gerakan yang dilakukan oleh Faisal Halim, barulah nampak. Dan Faiz Nasir bila tak berjaya dia ditukarkan oleh Nick Sharif Hasifi. Kemasukan Nick Sharif Hasifi pun tak mampu memberi impak yang positif kepada winger pasukan Terengganu pada perlawanan semalam, menyebabkan mereka memang tak boleh hidup lah di bahagian sayap, bahagian tengah, disebabkan tak ada support yang banyak. Jadi benda tu yang menyebabkan bahagian tengah dan juga winger pasukan TFC tak beberapa nak hidup. Dan untuk bahagian attacking, Kipre, boleh saya katakan Kipre game ni sebenarnya boleh mematikan game ni dengan lebih awal. Apabila hang dapat peluang sepatutnya hang score, terutamanya dalam perlawanan yang penting dan perlawanan final. Tetapi sayang ada percubaan awal tidak dimanfaatkan dengan sebegitu, maka apabila peluang tersebut tidak dimanfaatkan maka pasukan akan dihukum. Jadi pasukan lawan berjaya hukum, maka kita akan menyesal lah. Sepatutnya kita boleh hukum pasukan lawan lebih awal, tetapi disebabkan kita punya decision making, finishing kita tak ada, so kita terpaksa dihukum balik oleh pasukan lawan akibat daripada kegagalan kita memanfaatkan peluang. So Kipre untuk
untuk game ni boleh dikatakan beliau pun tak mampu menjalankan tugas dengan sangat baik sebagai seorang striker. Walaupun 1 gol, tetapi overall game memang nampak beliau tak apa nak hidup, isolated, tak drop deep ke bawah, bahagian tengah dah tak hidup, winger tak hidup, macam mana keeper ni nak hidup kan. Jadi benda tu bermasalah lah untuk pasukan TFC. Dan untuk defend department pasukan TFC, untuk game ni bagi saya dalam 20 minit yang pertama, dan pasukan TFC sebenarnya bermain dengan baik. Mereka punya defensive shape bagus dan sebagainya. Tetapi apabila mereka dah kena 1 gol tu, kita boleh tengok gol pertama, gol kedua dan juga gol ketiga, mereka membuat defensive error yang sangat ketara. Antaranya daripada segi fokus, yang mana kita boleh tengok gol pertama hasilnya daripada throw in. Mereka gagal untuk absorb ataupun gagal untuk aware dengan keadaan dalam padang, menyebabkan JDT berjaya untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut untuk menjaringkan gol daripada throw in. Itu benda yang paling-paling menyesal lah untuk gol yang pertama. Gol yang kedua kita boleh lihat daripada segi offside trap yang cuba dilakukan, gagal juga. Dan gol yang ketiga dijaringkan oleh Beksen adalah daripada segi miscommunication dan juga kelemahan daripada segi decision making yang dilakukan oleh goalkeeper, yang mana barisan pertahanan dan juga goalkeeper tak berkomunikasi dengan bagus. Jadi goalkeeper buat decision untuk cuba sambar bola tu, once dia come out maka dia perlu dapatkan bola. Kalau dia tak dapatkan bola, bermaksud dia akan menyebabkan tim akan kalah. So defensive error yang ketara dalam ketiga-tiga gol yang dilakukan oleh pasukan JDT menyebabkan TFC dihukum lah di barisan pertahanan dan juga barisan goalkeeper sendiri. Dan di bahagian tengah pun tak banyak kerja buat untuk bertahan, untuk backup defend. Benda tu juga memberi kesukaran untuk defend lebih fokus dan juga nak start the build up. So boleh dikatakan TFC semalam berada di bawah below par performance. Mereka punya tactical banyak tak menjadi, dan Alif Zakaria boleh dikatakan agak tenggelam. Dan ada satu perkara yang boleh saya puji tentang Habib Harun dan juga Azam Azmi. Azam Azmi di bahagian kanan boleh dikatakan beraksi dengan baik. Dia berjaya untuk menyekat Kobe on Forestry kadang-kadang dan sebagainya. Dan Habib Harun beliau bertindak dengan sangat baik di bahagian tengah. Tapi sayanglah apabila dua player sahaja berfungsi dengan baik, tetapi apabila berlaku defensive error, player lain tak menunjukkan performance yang bagus, maka tak boleh nak buat apa-apa. Jadi secara overallnya JDT memang deserve untuk menang 3-1 in term of gameplay dan juga in term of tactical in the field lah, berbanding pasukan TFC yang boleh dikatakan tidak menjadi sangat-sangat pada perlawanan semalam. Jadi itu sahajalah ulasan saya. Assalamualaikum.